Jadi kadang-kadang saya lihatlah, yang ni setakat pemerhatian saya, ada anak-anak muda kita, saya pun muda lagi, tapi ada banyak anak-anak muda kita yang sunnah ni, mungkin sebab semangat tinggi, mereka suka nak bahas sebab berdebat dengan membantah pandangan yang salah ni lah. Cuma untuk kita menolak pandangan yang salah ni, dia tak, satu, dia tak mudah, kedua, dia berhajatkan kepada mengetahui banyak kaedah. Jadi sebelum kita nak faham kaedah dalam nak berdebat atau nak bantah pandangan, kita kena settle tiga tadi. Yang pertama tu, kaedah dalam isim, kaedah dalam sifat, kaedah dalam nak berhujah Quran Sunnah. Kalau kita skip tiga jenis kaedah pertama tu, kaedah nak berhujah Quran Sunnah, kaedah asma kita skip, kaedah sifat kita skip, kita fokus kaedah nak rad dengan munazarah ni, dalam nak berdebat, berjidal dengan membantah pandangan ni, habis lah kita. Sebab tu saya dapati kebanyakan yang saya lihat, saya ni silent reader lah kat Facebook, saya banyak follow orang tapi saya tak cakap apa. Saya banyak follow orang yang bila dalam melibatkan, ya, orang biasa bergaduh ataupun berdebat isu asma' sifat ni, hatta yang sunnah sendiri, mereka kadang-kadang tak sedar apa yang mereka cakap tu sangat bertentangan, ataupun kaedah yang mereka faham tu tak tepat. Kaedah yang mereka faham tu tak tepat. Sebab tu rad ni, menolak atau membantah ni, dia bukan untuk semua orang. Dia bukan untuk semua orang. Hatta para ulama kata kaedah dia adalah at-ta'sis qabla kashfit talbis. Kuatkan asas dulu sebelum kita nak singkap mana yang berlaku penyimpangan. So kalau orang tu asas tak kuat, dia tak boleh nak bagi tahu mana berlaku penyimpangan. Dan biasanya urusan rad ni atau urusan membantah dan menolak pandangan ni diserahkan kepada ahli ilmu lah, diserahkan kepada ahli ilmu. Sebab tu kalau kita lihat, ni saya keluar tajuk jap, tapi benda penting. Kalau kita lihat ulama zaman dulu, yang ahli bid'ah dan batil ni banyak, Mu'tazilah banyak, tapi yang tulis kitab, yang pergi buat majlis debat dengan Mu'tazilah siapa? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi, Yazid bin Harun Al-Wasiti, imam-imam belaka. Yang lain-lain ni apa? Yang penuntut ilmu beribu-ribu belajar dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i ni buat apa? Depa tak debat pun, depa dengar. Depa follow majlis ilmu, depa dengar, depa buat nota, tapi depa tu bukan sibuk. Sebab tu kalau kita buka kitab akidah salaf, yang rad ahli bid'ah, Ar-Rad ala Jahmiyah, Imam Ad-Darimi, Naqd Uthman Ad-Darimi ala Bishr al-Marisi, Ar-Rad ala Zanadika wal Jahmiyah Imam Ahmad, Ar-Rad ala Al-Jahmiyah Ibnu Mandah. Yang kitab-kitab ruduk ni siapa tulis? Imam belaka. Khalq Af'al Ibad Imam Bukhari. Depa semua imam dah. Yang junior-junior yang berjinak dengan majlis ilmu ni waktu tu buat apa? Depa sibuk belajar dulu. Sebab tu kita tak jumpa kitab akidah ulama salaf ditulis oleh penuntut ilmu biasa. Yang tulis tu biasanya semua imam. Ad-Darimi imam, Imam Ahmad imam, Asy-Syafi'i imam, Bukhari imam, Imam Abdul Aziz Al-Kinani ada kitab Al-Haidah wal I'tizar imam. Semua imam. Yang penuntut ilmu tak ada tulis. Sebab keperluan dia bukan rad dan munazarah ni, penuntut ilmu tu yang ambil. Bukan dia yang nak pergi galas tanggungjawab tu. Kerja dia hanya belajar, perhati dulu, dalami betul-betul, bila sampai masa dia, dan bila ada hajat, bila ada keperluan, waktu tu baru dia terjun diri dia untuk bantah ataupun tolak pandangan.